Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah murid-murid, hari ini kita akan sambung pelajaran kita bagi mata pelajaran Pendidikan Al-Quran. Kita akan membacakan surah Sabah ayat 8 hingga 10, juzuk yang ke-22. Jadi sebelum tu, marilah kita bersama-sama membacakan doa sebelum memulakan pelajaran kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا آمين يا رب العالمين. Baiklah murid-murid, insyaAllah hari ini kita akan membacakan surah Sabah ayat 8 hingga 10. Diharapkan semua murid-murid dapat memberikan perhatian terhadap cara bacaan serta hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Baiklah, mari kita mulakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. Baiklah, mari kita lihat hukum tajwid yang terdapat pada ayat 8, iaitu yang pertama, hukumnya ialah izhar halqi. Hukum izhar halqi berlaku apabila tanwin ataupun nun yang sukun ataupun nun yang bertanda mati bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf, iaitu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin dan juga ha bulat. Okey, jadi di sini adalah tanwin bertemu dengan hamzah, yang mana bila kata izhar dia perlu dibaca dengan jelas, terang dan nyata tanpa dengung. Contoh bacaan ialah kaziban ambi, kaziban ambi. Seterusnya mim mati bertemu dengan ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi, yang mana hukum ikhfa syafawi ini berlaku apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Mim mati bertemu dengan satu huruf sahaja, iaitu huruf ba, hukumnya ialah ikhfa syafawi. Jadi perlu didengungkan bacaannya. Sebagai contoh, ambi, ambi. Dan yang seterusnya adalah hukumnya mad silah qasirah. Mad silah qasirah berlaku apabila terdapatnya huruf ha. Jadi bila berkaitan dengan huruf ha, ia merujuk kepada hukum mad silah. Okey, jadi selepas huruf ha ni ada huruf ya kecil ataupun waw kecil. Jadi dia dinamakan mad silah qasirah. Harakatnya 2 harakat sahaja. Bihi, 2 harakat sahaja. Seterusnya adalah hukum alif lam, iaitu yang pertama ini adanya alif lam selepasnya huruf yang bertanda sabdu. Dan yang kedua adalah huruf alif lam, selepasnya ada huruf yang tidak bertanda sabdu. Okey, mari kita lihat. Yang pertama, hukumnya ialah idgham syamsiyah ataupun dikenali sebagai alif lam syamsiyah. Yang mana cara nak kenalnya, selepas alif lam ini adanya huruf yang bertanda sabdu. Dan yang kedua, alif lam selepasnya tiada huruf yang bertanda sabdu. Hukumnya adalah izhar qamariyah ataupun disebut sebagai alif lam qamariyah. Yang terakhir adalah dal. Dal ni termasuk dalam huruf qalqalah, yang mana ia dibaca secara wakaf. Diberhentikan bacaan tersebut, huruf dal ini. Maka hukumnya adalah qalqalah kubra. Kenapa dinamakan qalqalah kubra? Kerana ia berlaku, qalqalah tersebut berlaku di akhir bacaan ataupun akhir ayat. Okey. Cara bacaannya adalah al-ba'id. Ada perkataan de, detakan huruf tersebut. Ba'id. Okey, seterusnya adalah ayat yang ke-9 daripada surah Sabah.
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Baiklah murid-murid, kita lihat hukum tajwid yang terdapat pada ayat yang ke-9, iaitu yang pertama yang berwarna hijau yang melibatkan hukum izhar syafawi. Bila kata syafawi, ia melibatkan kepada hukum mim mati. Okey, contohnya di sini mim mati bertemu dengan ya, mim mati bertemu dengan waw, mim mati bertemu dengan kaf. Jadi hukumnya adalah izhar syafawi yang perlu dibaca dengan jelas, terang dan nyata. Maksudnya apa? Sebutan mim itu dijelaskan, tak perlu dengung. Contohnya, dirapatkan bibir ketika menyebut huruf mim mati tersebut. Contoh, afalam yarau. Yang kedua, aidihim wama. Yang ketiga, alaihim kisafa. Okey, baiklah, kita teruskan kepada hukum mad lin. Okey, cara nak kenal mad lin ni adalah terdapatnya huruf ya ataupun waw yang sukun yang bertanda mati. Okey, yang seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. Okey, itu dinamakan sebagai mad lin. Mad lin ni maksudnya apa? Mad lin ini maksudnya lembut. Dia dibaca dengan lembut. Contoh bacaannya adalah baina aidihim. Baina. Okey, itu adalah hukum mad lin. Seterusnya, mim mati bertemu dengan mim. Hukumnya adalah idgham mislain shaghir. Perlu didengungkan bacaan tersebut. Dan seterusnya, mad wajib muntasir apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Harakatnya adalah 4 ataupun 5 harakat. Baiklah. Seterusnya adalah hukum idgham ma'al gunnah, iaitu nun mati bertemu dengan nun, tanwin bertemu dengan mim, sama juga tanwin bertemu dengan mim. Okey, cara bacaan idgham ma'al gunnah adalah kita masukkan tanwin ini kepada huruf selepasnya. Contoh ini dimasukkan dalam huruf mim, yang nun dimasukkan dalam huruf nun. Dan didengungkan bacaan tersebut. Sebagai contoh, inna sya'. Yang kedua, kisafam min. Dan yang ketiga, abdim munib. Okey, seterusnya adalah idgham bilal gunnah. Tanwin bertemu dengan lam, dikenali sebagai idgham bilal gunnah. Berbeza dengan idgham ma'al gunnah, ia tidak didengungkan. Tidak didengungkan. Contoh bacaannya adalah la ayatal. Dia masukkan kepada huruf selepasnya, dimasukkan ke dalam huruf lam tanpa dengung. La ayatal li. Okey. Dan yang terakhir sama juga adalah qalqalah kubra. Kerana apa? Huruf ba ini adalah huruf qalqalah dan dia diwakafkan. Maksudnya diberhentikan bacaannya. Maka ia dikenali sebagai qalqalah kubra. Baiklah, kita teruskan pada ayat yang ke-10 yang terakhir untuk hari ini. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Baiklah, kita lihat hukum tajwid yang terdapat pada ayat yang ke-10. Baiklah, yang pertama, hukumnya adalah mad lin. Ustazah dah terangkan tadi, mad lin berlaku apabila apabila huruf ya ataupun huruf waw yang bertanda mati sebelumnya
berbaris atas. Sebelumnya adanya huruf berbaris atas. Contoh ni yang berbaris mati ni, sebelumnya yang berbaris mati ini sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. Okey. Jadi dinamakan sebagai mad lin. Dibaca dengan bacaan yang lembut. Ataina. Namun murid-murid, sekiranya mad lin itu diwakafkan ataupun diberhentikan bacaannya, maka ia perlu dipanjangkan bacaannya iaitu 2, 4 ataupun 6 harakat. Sebagai contoh, wat-tayr. Wat-tayr. Okey. Baiklah, seterusnya adalah hukum mad silah qasirah. Sama juga di atas tadi, cuma di atas yang atas ni tadi dia kecil. Yang di bawah ini adalah selepas huruf ha tersebut adanya waw kecil. Jadi perlu dibaca dengan 2 harakat. Dikenali sebagai mad silah qasirah. Dan yang terakhir sama juga dengan hukum sebelumnya iaitu qalqalah kubra. Okey. Kalau berada di akhir ayat dan diwakafkan bacaannya, maka dinamakan sebagai qalqalah kubra. Sekiranya berada di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah bacaan, contoh macam dal, okey, ni dal yang berada di akhir ayat dan di akhir bacaan, ia dinamakan sebagai qalqalah kubra. Tapi sekiranya berada di tengah-tengah bacaan kita ataupun di tengah-tengah ayat seperti ini, ia dinamakan sebagai qalqalah sughra, qalqalah kecil. Yang di akhir dinamakan sebagai qalqalah kubra, qalqalah yang besar. Okey. Yang ini pun dinamakan sebagai qalqalah sughra. Walaqad, bunyi detakan tapi dia lebih kecil berbanding dengan qalqalah kubra. Walaqad ataina. Okey, itu bacaan qalqalah sughra. Baiklah murid-murid, sekian saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Ustazah harapkan semua mengambil perhatian terhadap bacaan ataupun hukum tajwid yang telah Ustazah sampaikan. Sadaqallahul azim. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran bagi mata pelajaran tilawah Al-Quran pada hari ini. Ustazah harapkan semua murid-murid dapat memahami pelajaran yang telah disampaikan. Semoga jumpa lagi kita pada sesi pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.